Satu wawancara terakhir kita cuba bawakan sebelum Rampai Pagi menutup tirainya untuk hari ini, sesi persekolahan secara bersemuka. Inilah waktu untuk anak-anak kembali semula ke sekolah. InsyaAllah dengan melihat situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara kita ni, Brunei Darussalam yang semakin terkawal, alhamdulillah ya. Sekolah sudah pun mula kembali. InsyaAllah nanti ya dibukakan kepada anak-anak kita ni ini. Sudah pun berada di samping saya. Terus sahaja kita ni perkenalkan kepada penonton-penonton kita ni Yang Mulia Dr. Sheikh Luqman bin Sheikh Abdul Hamid, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum Tuan Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat ya? Gus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan selamat Hari Raya juga kepada Kementerian Pendidikan. Dan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini ya untuk bersama kami berdua. Dan juga penonton-penonton kita ni mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan sesi persekolahan secara bersemuka ini nanti ya. Jadi memulakan wawancara ini, Nadira. Ya, jadi seperti yang kita ni ketahui ni Tuan, jadi pelajar-pelajar akan kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Betul kan kalau sekiranya salah, pada hari Sabtu ini ya Tuan? Sabtu 14 hari bulan Mei 2022. Jadi mungkin di kesempatan di dalam wawancara ini Tuan dapat mengongsikan ya, apa peringkat-peringkat yang akan mengikuti sesi pembelajaran secara bersemuka pada hari tersebut 14 hari bulan Mei 2022. Silakan. Okey, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, sukacita saya ingin mengungsikan bahawa sesi persekolahan secara bersemuka bagi semua pelajar termasuk yang berumur 5 sehingga 11 tahun tanpa mengira status vaksinasi mereka mengikuti pelajaran peringkat rendah kerajaan atau swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, dan ini juga termasuk sekolah sekolah agama iaitu sekolah pra sampai darjah 6 dan juga sekolah harap di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal dan Agama, dan tidak juga bagi pusat-pusat khas di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan di mana mereka akan bermula sesi persekolahan mereka iaitu pada hari Sabtu 14 bulan Mei. Ini adalah bertepatan dengan sesi penggal kedua bagi persekolahan mereka di bawah sekolah-sekolah yang di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan juga di bawah Kementerian Hal Ehwal dan Agama. Baik, alhamdulillah, insya-Allah ya pada hari Sabtu 14 Mei 2022 masih ini nanti ya. Jadi mungkin Tuan Doktor boleh mengongsikan pakai garis panduan ataupun langkah-langkah yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Kesihatan ni dan juga pihak sekolah dalam menjaga kemaslahatan ya pelajar-pelajar serta warga sekolah yang terjaga daripada penularan penjangkitan COVID-19 ini. Okey. Alhamdulillah, demi menjaga kemaslahatan pelajar-pelajar dan serta warga sekolah, ada Jawatankuasa Hal Ehwal Pendidikan dan Kementerian Pendidikan, Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama menyediakan satu whole school modification approach dan garis pandu serta langkah-langkah yang komprehensif bagi sekolah-sekolah melaksanakan pembukaan secara bersemuka. Ini adalah nilai tambah bagi BCP iaitu Business Continuity Plan yang sedia ada. Dan salah satu daripada garis panduan yang disediakan ialah pelaksanaan ujian seringan antigen rapid test ART test yang kita semua sudah maklum di mana semua pelajar dan yang akan menjalani ujian seringan antigen rapid test sebanyak 3 kali seminggu. Dan pelajar-pelajar sekolah rendah yang memulai menghadiri sekolah secara bersemuka ataupun face to face akan melaksanakan ART mereka di sekolah pada 14 bulan Mei sehingga 21 bulan Mei bagi menyelesaikan mereka dengan garis panduan yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Dan seterusnya bagi menjaga kesejahteraan dan keselamatan warga sekolah termasuk tenaga pengajar dan pelajar-pelajar. Pelaksanaan ART di sekolah tersebut akan diadakan pada hari Isnin, hari Rabu dan hari Sabtu. Alhamdulillah, pihak sekolah dengan sokongan dan nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan telah menyediakan SOP dan garis panduan yang perlu diikuti dan dipatuhi oleh setiap warga sekolah, khususnya para pelajar.
Selain daripada itu juga, pelaksanaan pemeriksaan suhu badan, temperature check semasa kehadiran pelajar di pintu-pintu masuk, pihak sekolah juga telah menyediakan ring fencing strategi. Ini adalah kaedah yang disediakan untuk mengurangkan penularan pembunuhan penyebaran COVID-19. Jika terdapat sekiranya pelajar yang dah hadir pada sekolah pada pagi itu, mereka menunjukkan sebarang gejala dan mereka akan pergi ke bilik pengasingan. Ini yang dimaksudkan dengan yang ring fencing strategi itu. Dan juga semasa keberadaan mereka di sekolah itu, iaitu bila mereka masuk bilik isolation room itu, mereka akan mengikuti garis panduan SOP yang telah disediakan di sekolah. InsyaAllah perkara ini lagi akan diterangkan dengan lebih lanjut, yang dengan terperinci kepada setiap warga sekolah, khususnya para pelajar yang hadir pada pagi itu. Alhamdulillah ya, seperti yang dapat kita saksikan pada ketika ini di kaca televisyen Tuan Doktor ya. Garis panduan pemeriksaan kesihatan di pintu utama sekolah nanti ya. Jadi kalau kita ni melihat di sana, langkah pertama, ibu bapa, penjaga, pelajar menghantar pelajar ke sekolah mengikut situasi dan kesesuaian sekolah. Sistem drive-thru di mana ibu bapa penjaga hendaklah berada di dalam kereta, hanya seorang ibu bapa penjaga untuk menghantar pelajar di luar bangunan sekolah ya. Begitu juga ibu bapa penjaga hendaklah sentiasa memakai sungkup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Betul itu Tuan ya? Betul ya. Kalau kita lihat Nadira, langkah kedua di sana. Dalam langkah kedua kita ni dapat juga melihat daripada poster yang dikongsikan, pelajar beratur ketika hendak masuk bangunan sekolah, manakala langkah ketiga sentiasa memakai sungkup muka dengan menutup mulut dan hidung. Untuk anak-anak kita ni ya. Dan untuk langkah keempat pula, digalakkan untuk memakai double mask jika surgical mask tidak menutup mulut dan hidung sepenuhnya. Baik, langkah kelima kita lihat di sana, pemeriksa suhu badan ya. Average normal body temperature daripada 36.1 darjah Celsius ke 37 darjah Celsius ya. Jadi langkah keenam, mengamalkan pensanitasi tangan, hand sanitizer, dan terakhir nanti mengamalkan penjarakan fizikal sosial 1 meter ya ketika dalam bangunan sekolah nanti. Itulah sedikit sebanyak yang dikongsikan, tapi juga Tuan, kalau kita ni melihat bagi anak-anak yang berumur 5 hingga 11 tahun kira-kiranya, mereka telah banyak meluangkan masa untuk melanjutkan pelajaran secara atas talian, mengikuti pembelajaran di atas talian. Jadi apa sebenarnya usaha pihak kementerian untuk menolong anak-anak murid ini, menolong pelajar-pelajar ini untuk menyesuaikan diri belajar secara bersemuka? Okey, Kementerian Pendidikan melalui pihak sekolah akan mengadakan aktiviti-aktiviti semasa minggu pertama, sesi pembukaan sekolah, bagi menyelesaikan mereka bila mereka bersemuka balik semula pada jika diorang hadir. Jadi guru-guru besar dan guru-guru dan semua ia punya guru besar dan guru-guru yang ada di sekolah itu akan menyambut kedatangan pelajar-pelajar ini dan memastikan mereka sentiasa mengikuti garis panduan yang telah disediakan. Ini yang pertama. Dan juga para pelajar akan diarahkan untuk beredar mula-mula. Mereka akan masuk di dewan yang tidak melebihi kapasiti 300, iaitu mengikut SOP yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Dan mereka akan membuat seringan antigen rapid test itu secara bergilir. Dan itu yang perkara pertama. Dan selepas itu, bagi yang mereka yang didapati positif, mereka akan pergi bilik pengasingan. Dan jika bagi pelajar, mereka akan diberikan taklimat, garis panduan yang diberi untuk memastikan kesejahteraan mereka dan keselamatan mereka. Now, bagi perkara yang dimaksudkan tadi itu mengenai untuk membuat persiapan bagi pelajar-pelajar yang masuk, setiap sekolah akan membuat satu program iaitu Sioknya ke Sekolah. Ini program ini dilaksanakan, ini akan membuatkan pelajar lebih seronok, teruja bila mereka masuk, bila hadir ke sekolah dan berjumpa dengan kawan-kawan mereka yang lama sudah berjumpa. Dan ini akan memberi mereka lebih bermotivasi untuk datang hadir. Selain daripada aktiviti yang lain itu, iaitu berzikir, membaca doa dan suai kenal, ini akan membuat mereka
mereka minda menjadi lebih positif. InsyaAllah dengan adanya program Sioknya ke Sekolah ini boleh meningkatkan lagi pengkira psikologi kanak-kanak ya. Baik, Sioknya ke Sekolah antara pengisian program yang akan dimuatkan ya. Kembalinya nanti anak-anak kita ni kembali semula bersekolah. Maklum sajalah setelah lama menjalani pembelajaran di atas talian ya. Jadi mungkin agak sedikit janggal ya dengan rakan-rakan yang berada di sekolah. InsyaAllah pengisian program tersebut akan mengeratkan hubungan di antara rakan-rakan mereka ya. Kita percaya antara program tersebut ice breaking tadi saya kenal. Antara salah satu inisiatif pihak kementerian sebenarnya kan? Betul? Ya, betul. Baik, mungkin Tuan Doktor ada nasihat kepada para ibu bapa dan juga penjaga bagi pelajar kita ni yang akan memulakan pembelajaran ini nanti. Okey. Terima kasih. Kementerian Pendidikan sukacita ingin memohon kerjasama bagi para ibu bapa dan penjaga-penjaga sekolah, penjaga anak-anak mereka ini untuk sama-sama memberi sokongan kepada pihak sekolah. Kerana dengan memastikan anak-anak mereka mengikuti semua garis pandu yang telah disediakan. Ini termasuk seperti memakai sukup muka semasa mereka berada di sekolah. Dan semasa mereka sentiasa mengamalkan kebersihan dan kerap kali membasuh tangan mereka memakai sabun cecair ataupun hand sanitizer. Dan juga mereka dikendaki untuk menjaga kebersihan mereka dan persegerahan mereka itu. Dan jika sekiranya anak-anak mereka ada menunjukkan sebarang tanda-tanda jangkitan seperti demam panas, selsema atau batuk sebagainya, dan mereka tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Dan selain itu juga di kesempatan ini saya ingin menyarankan agar semua para ibu bapa dan penjaga-penjaga anak murid ini mereka membekalkan anak mereka dengan tisu, dengan tuala muka, air secukupnya, dan sukup muka yang tambahan jika perlu mereka menukar punya sukup muka, dan juga makanan dari rumah, dan ini adalah mengikut keperluan anak mereka masing-masing. Itu sahaja. Jadi kalau ingin bagi orang ramai di luar sana, terutama sekali bagi ibu bapa, sekiranya mereka ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan persediaan untuk anak-anak mereka kembali ke sekolah di semua peringkat sebenarnya, tapi terutama sekali bagi mereka yang berumur 5 hingga 11 tahun, bagi anak-anak mereka berumur 5 hingga 11 tahun, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan info yang lebih lanjut? Okey, bagi yang hendak mengetahui dengan lebih lanjut, disarankan para ibu bapa untuk yang khasnya bagi pelajar yang berumur 5 ke 11 tahun itu, disati untuk menghubungi sekolah mereka masing-masing. Sebelum itu juga suruhan kepada ibu bapa dan penjaga untuk memberikan sokongan dan membantu anak-anak mereka dalam persediaan peralatan sekolah seperti barang-barang sekolah, buku-buku dengan teratur, dan ini juga akan meningkatkan lagi psikologi atau mental anak sekolah. Seperti boleh juga dorang seperti contoh dorang membagi cerita mengenai syoknya ke sekolah. Mereka lama sudah jumpa kawan-kawan mereka. Inilah ada perkara yang boleh disarankan kepada para ibu bapa dan penjaga murid-murid ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya anak-anak akan terus bersemangat kembali ke sekolah ini nanti, teruja untuk menjalani persekolahan secara bersemuka di sekolah bersama dengan guru, apatah lagi dengan rakan-rakan sekelas mereka yang lain ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Dr. Syekh Luqman bin Syekh Abdul Hamid, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan, yang telah bersedia bersama kita pada pagi ini mengkongsikan sesi persekolahan secara bersemuka. Difahamkan ada satu tayangan klip video yang akan kita saksikan pagi ini mengenai dengan apa tu tuan? Tata cara penggunaan antigen rapid test yang memakai memakai mulut. Baik ya. Dengan itu kita ni berpisah dalam ruangan wawancara ini, dan insyaAllah ada kesempatan kita ni akan bersama lagi di lain waktu. Assalamualaikum Tuan Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan bersama tayangan klip video ini.